Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah kerana kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada malam ini. Diberi kekuatan hati, kekuatan minda, diberi kesihatan yang baik untuk hadir di majlis ilmu kita pada malam ini. Saya lihat puan-puan dan tuan-tuan semua adalah sebaya dengan saya. Jadi saya kenalkan diri saya adalah sahabat seusia anda. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, malukah tuan-tuan dan puan-puan datang pada malam ini untuk menjadi pelajar di kelab pidato perdana malam ini? Pada saya, kita tidak perlu malu menuntut ilmu di usia tua ini. Kerana di usia tua inilah kita mempunyai masa yang terluang, masa yang santai untuk menuntut ilmu. Kita tidak perlu mengejar sijil, kita tidak perlu mengejar kejayaan kerana kita telah melepasi waktu itu. Kita tidak perlu menghadiri apa-apa temuduga kerana hanya satu temuduga saja yang akan kita hadiri, iaitu ketika kita berada 6 kaki di bawah tanah. Itu temuduga kita yang terakhir. Maka sebagai sahabat seusia anda, saya ditugaskan malam ini untuk menjadi teman bual bicara anda. Saya diberi kesempatan untuk bercerita mengenai pengalaman saya menuntut ilmu di usia yang lanjut ini. Senang kita kata usia tua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ini adalah pengerusi beberapa persatuan, pengerusi beberapa pertubuhan. Jadi saya perlu naik ke pentas berucap, kadang-kadang lah di majlis rasmi. Saya boleh berucap 1 minit, 2 minit, 3 minit. Bila masuk minit-minit yang seterusnya, lidah saya keluh untuk bicara. Saya kehilangan kata-kata. Maka saya berucaplah seperti seorang yang merapu dan merepek. Bila selepas itu saya fikir, ya Allah, apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya cakapkan? Jadi di situ adalah kelemahan saya. Maka saya mencari jalan untuk saya pandai berucap. Ketika hari pertama saya nak cerita pengalaman, ini tugas saya malam ini. Saya nak mencerita pengalaman. Ketika hari pertama saya mendaftar diri di kelab pidato perdana, saya pandang kiri, saya pandang kanan. Ya Allah, semuanya muda-muda, semuanya berkerjaya. Bolehkah saya melakukannya? Tapi Alhamdulillah, kawan-kawan yang muda telah yang memberi perangsang kepada saya. Kakak boleh, sebab dia panggil kakak memang dah layak pun. Dia tak panggil saya kawan ke apa, dia panggil kakak-kakak boleh ke apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya tidak pernah kecewa, bukan saya tidak pernah gagal dalam menuntut ilmu untuk berucap ni. Beberapa kali saya gagal, saya tak boleh berkata-kata, saya terus duduk sampai coach pandang saya. Memang saya kata saya tak boleh. Bila masuk kat kereta, mulalah saya burst with tears, maaf dengan izin. Saya menangis di hadapan suami. Suami saya kata, inilah peserta Akademi Fantasia yang dalam lanjut usia. Dah tentu malam ni, awak ni tak menggali. Dah tentulah di pitching. Dah tentu awak ni tak ada punchline. Tak apa, dia kata sayang, kegagalan adalah guru yang paling istimewa dalam hidup kita ni. Kita ni dah terlalu tua, dah banyak kegagalan kita, tapi ia akan menjadi seorang guru yang amat istimewa. Maka minggu depan saya naik lagi, saya datang lagi. Setiap minggu untuk rekod, saya tak pernah miss kelas itu untuk rekod. Jadi semakin lama saya semakin berkebolehan, saya semakin boleh fokus, saya semakin boleh mengawal senyuman, saya semakin boleh buang nota. Kalau dulu saya berucap, saya letak nota di tepi, saya jenguk sekejap nota. Alhamdulillah. Maka malam ini saya berdiri di sini kerana saya telah lama menghadiri kelas pidato perdana. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, saya lebih berkeyakinan, saya lebih pandai. Memang saya mengakui sekarang saya lebih pandai. Jadi masa perpanjang lagi, saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan puan-puan. Kerana saya adalah teman bicara anda pada malam ini. Maka saya ingin berkongsi pengalaman yang kedua saya. Puan-puan nak dengar? Terus cerita saya. Yang kedua adalah cerita saya bagaimana saya mendapat lesen memandu ketika umur saya 50 tahun. Bila tengok je semua mesti orang muda-muda. Mula-mula kelas memandu kita kena belajar menghadapi ujian undang-undang berkomputer. Ketika umur 50 tahun, rasa saya tak ramai yang sebaya saya ingin belajar komputer. Tapi saya belajar komputer. Dan masa ujian memandu, 6 orang ujian memandu komputer, 6 orang, kami berdua adalah orang yang veteran. Dan kami bertiga sahaja yang lulus dengan 44 markah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tahu kita tak dapat kejayaan,
Jadi saya membaca buku undang-undang itu setiap hari. Sambil memasak pun saya membaca buku undang-undang. Kerana saya ingin lulus undang-undang. Dan pengalaman yang paling menyeronokkan ialah ketika ujian memandu. Pengalaman yang pertama, ujian yang pertama saya gagal. Ujian mendaki bukit. Sebab konon dah pandai bawa, dah tak kisahlah bukit lebih tinggi saya boleh daki. Ujian yang kedua saya gagal parking. Yang paling seronok ujian ketiga di jalan raya. Barulah 200 meter, 300 meter tiba-tiba pegawai JPJ beritahu saya, "Puan sila turun." Sekarang Puan jadi penumpang, saya jadi pemandu. Bila dia masuk mandu, dia tanya, "Apa kesalahan Puan? Puan tahu tak?" Saya kata, "Tidak." "Puan memandu megang steering dengan sebelah tangan." Ya Allah, saya lupa diri saya. Saya lupa menjadikan diri saya sebagai padi makin berisi tunduk ke bawah. Orang yang berilmu tidak boleh menunjuk-nunjuk pandai ilmu. Kerana ular menyusul akal takkan hilang bisanya. Jadi saya riak. Saya memandu sambil berbual dengan pegawai JPJ itu, memandu sebelah tangan. Maka gagallah saya dalam ujian memandu. Tapi berkat usaha saya dapat lesen memandu ketika berumur 50 tahun. Satu pencapaian gemilang. Maka anak-anak saya belanja saya makan seafood di Mumbai, Melaka. Rasa seronok sangat usia 50 tahun mak dapat lesen memandu. Kerana masa masih ada lagi saya ingin berkongsi cerita pada tuan-tuan. Ramai orang enggan diperigi, tebang tebu dilipat-lipat, ilmu dicari tidakkah rugi, buat bekalan dunia akhirat. Maka saya ingin berkongsi pengalaman saya dalam mencari ilmu agama. Saya di umur 50 tahun, 48 tahun, saya masuk kelas mengaji. Tapi puan-puan, kelas mengaji itu hampir semua seusia, tak ada rasa malu. Sebab masa kita sekolah dulu, masa kita muda-muda dulu, kita disuruh, kadang-kadang dipaksa pergi kelas mengaji. Sebab kalau orang lelaki, budak lelaki tak mengaji, dia akan lambat berkhatam. Jadi saya teruskan di usia tua ini saya masuk kelas mengaji. Saya menghafal hadis, saya belajar tentang bacaan solat yang betul-betul. Jadi saya menyeru kepada puan-puan dan tuan-tuan semua, carilah ilmu di masa kita masih berusia, masa kita masih ada usia. Jangan sia-siakan usia kita. Cari ilmu di alam maya atau di alam realiti. Maksud saya di alam maya, di internet. Di alam realiti ialah dengan hadir ke kelab perdana ini untuk belajar ilmu untuk berucap. Sesungguhnya puan-puan, jadilah sebiji benih yang sangat baik, dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi pohon yang rimbun, berdaun rimbun, berbunga harum, berbuah ranum, tempat makhluk lain menumpang hidup. Subhanallah, hanya dari Allah yang terbaik, yang kurang baik adalah dari diri kita sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.